Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu pada siri yang ke-78 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Mudah-mudahan adanya manfaat dan kebaikan, adanya ibrah dan pengajaran. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita pemahaman terhadap sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-1038 pada bab yang ke-35, yang mana Imam Muslim membawakan hadis-hadis menunjukkan bacaan Nabi SAW sewaktu solat fardu Isyak. Maka pada solat fardu Isyak, apakah ayat dan surah yang baginda Nabi SAW baca? Baca riwayat 1038. Maka pada tiga hadis yang berikut, maka nak diterangkan bahawa pada solat fardu Isyak salah satu rakaat, maka Nabi SAW membaca surah Wat-Tin, dan itu adalah surah yang pendek, menunjukkan bahawa antara bacaan dalam solat fardu Isyak adalah daripada bacaan surah-surah yang pendek. Maka daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yuhaddits, beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya baginda Nabi SAW fi safarin, di dalam satu permusafiran, fasallal Isyak, maka ini dalil dia, maka Nabi SAW telah solat Isyak, faqara'a, lalu baginda baca pada salah satu daripada dua rakaat, Wat-Tini waz-Zaitun, Nabi membaca surah Wat-Tini waz-Zaitun. Riwayat 1039 pun sama, Nabi membaca surah Wat-Tini waz-Zaitun pada salah satu daripada dua rakaat solat fardu Isyak. Baca 1039. Aku telah solat bersama dengan Nabi SAW solat fardu Isyak. Faqara'a, maka baginda Nabi SAW telah membaca, kata Bara' bin Azib, surah Wat-Tini waz-Zaitun. Riwayat 1040 pun sama, cuma nak diterangkan, kata beliau, tidak pernah aku mendengar seseorang yang bacaannya lebih indah, lebih sedap, lebih bagus daripada Nabi SAW sewaktu baginda membaca surah Wat-Tini waz-Zaitun. Baca 1040. Terus, maka berkata Bara' bin Azib, aku telah mendengar Nabi SAW membaca pada solat Isyak, Bit-Tini waz-Zaitun, dengan surah Wat-Tini waz-Zaitun. Fama sami'tum, maka aku tidak pernah mendengar seorang pun ahsana sautan, yang mana suara mereka lebih bagus, lebih baik daripada baginda Nabi SAW. Maka ketiga-tiga hadis ini menunjukkan bahawa bacaan Nabi SAW pada solat fardu Isyak adalah ringkas dan pendek. Riwayat 1041, maka nak diterangkan bahawa pernah Muaz bin Jabal membaca surah Baqarah ketika mana solat fardu Isyak. Maka ada daripada kalangan para jemaahnya pada waktu itu membatalkan solat dan kemudian solat bersendirian. Maka bila dimaklumkan kepada Muaz bin Jabal, maka beliau berkata, itulah orang munafik, sebab dia membatalkan solat dan tak solat bersama. Maka lelaki ini mengadu kepada Nabi SAW, menerangkan bahawa mereka letih seharian bekerja di ladang, seharian bertugas di ladang, dan Muaz bin Jabal pula pada waktu itu membaca surah yang panjang ketika mana solat Isyak. Maka Nabi SAW menegur kepada Muaz bin Jabal untuk tidak melakukan sesuatu yang boleh membawa fitnah
dan boleh membawa mafsadah dan keburukan. Menjadi pengajaran kepada kita bahawa bila menjadi imam, perlu untuk mengambil perhatian kepada siapakah para jemaah di belakang. Lagi-lagi zaman kita pun, kalaulah kita berada di tempat yang kebanyakannya makmum masih bekerja, pada waktu itu ada yang keluar seawal sebelum subuh, ada yang sampai dekat masjid isyak tak sempat balik rumah lagi, maka pada waktu itu janganlah kita membaca bacaan yang panjang, bacaan yang pada waktu itu boleh membawa kepada fitnah, kepada ketidakselesaan jemaah dan lain-lain. Riwayat 1041 baca. Maka kata Jabir, Muaz ni dia solat isyak 2 kali. Satu, dia akan solat isyak dengan Nabi dekat Masjid Nabawi. Kemudian dia akan balik kepada kaum dia dan pada waktu itu menjadi imam kepada mereka. Maka kata Jabir, kerana Mu'adhun adalah Mu'adh, yusalli ma'an Nabi, akan solat bersama dengan Nabi SAW, thumma ya'ti, kemudian akan datang kepada kaum dia, faya ummu qaumah, dan akan menjadi imam kepada kaum dia. Fasalla lailatan, maka beliau pada satu malam telah solat bersama dengan Nabi SAW, solat isyak. Ini dalil dia. Dia solat dengan Nabi solat isyak. Thumma ata qaumah, kemudian dia datang kepada kaumnya, fa'ammahum, lalu mengimamkan mereka. Maka perbuatan Muaz bin Jabal yang solat isyak pada waktu itu dengan Nabi, kemudian balik kepada kaum dia menjadi imam, inilah dalil bahawa boleh pada waktu itu makmum yang nak solat fardu, pada waktu itu menjadi makmum kepada imam yang solat sunat. Sebab Muaz bin Jabal dah solat isyak, fardu dia dah selesai, maka beliau menjadi imam dalam keadaan beliau sedang solat sunat. Maka itu dalil dalam mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab lain pada waktu itu kata tidak boleh. Maka yang pertama, boleh seorang yang solat fardu menjadi makmum kepada orang yang imamnya sedang solat sunat. Dan yang kedua, pengajaran yang kita boleh dapat, boleh berbeza niat di antara makmum dan imam selagi mana kaifiat solat tersebut adalah lebih kurang sama. Baca baris yang pertama, Syarah Nawawi fi hadzal hadis. Jawazu solat al-muftarid khalfal mutanaffil. Orang yang makmum yang solat fardu, maka boleh menjadi makmum kepada imam yang solat sunat. Macam Muaz bin Jabal. Lianna Mu'adhan, kerana Muaz bin Jabal, kana yusalli al-faridah. Beliau telah menunaikan solat fardu bersama Nabi SAW. Fayaskutu farduh. Maka pada waktu itu dah gugur tanggungjawab solat fardu isyak dia. Sebab dia dah solat dengan Nabi SAW. Summa yusalli marrah thaniyah biqaumih. Kemudian kata Imam Nawawi, kemudian bila dia solat kali kedua isyak sebagai imam kepada kaumnya, hiya lahu tatawwu', maka itu adalah solat sunat bagi dia. Wa lahum faridah, dan masih lagi solat fardu bagi para makmum dia. Maka daripada sini menjadi dalil makmum yang solat fardu boleh pada waktu itu berimamkan kepada imam yang solat sunat. Okey, mana tadi? Faftataha. Maka bila dia jadi imam, apa Muaz bin Jabal buat? Beliau telah membaca suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Bila dengar je surah Baqarah, apa yang berlaku? Fanharafa rajulan. Maka telah pada waktu itu berpaling seorang lelaki untuk keluar daripada solat. Fasallam, dan dia pun memberi salam. Dia keluar daripada solat. Maka ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i pada baris yang keempat. Kata Imam Nawawi, wastadalla ashabuna wa ghairuhum bihadzal hadis. Hadis ini menjadi dalil bagi kami para ulama mazhab Syafi'i ala annahu yajuzu lil ma'mum, bahawa harus dan boleh untuk seorang makmum untuk memutuskan ikutan dia kepada imam. Boleh. Yang kita panggil sebagai mufarakah. Wa yutimmu salatahu munfarida, dan dia solatnya pada waktu itu sendiri-sendiri. Wa illam yakhruj minha, walaupun dia tak keluar daripada saf, nampak gaya macam ikut pergerakan imam, walaupun, tapi pada waktu itu boleh untuk dia bermufarakah. Boleh untuk mufarakah. Okey, adakah pada waktu itu perlukan uzur ataupun tak? Maka kata Imam Nawawi, as-sahha annahu yajuzu li'udhrin wa li ghairi udhrin. Untuk mufarakah boleh pada waktu itu dengan uzur dan boleh juga tanpa uzur. Boleh mufarakah. Jelas ke jelas? Maka dalilnya adalah hadis ini. Terus baca. Kemudian dia solat sendiri-sendiri. Wansarafa, dan dia balik.
Faqalulah, maka para jemaah telah berkata kepada orang tersebut, ana fakta ya fulan, adakah kamu telah menjadi munafik? Kenapa solat sendiri-sendiri? Kenapa tak solat berjemaah dengan kami? Maka beliau berkata, la wallah, demi Allah sama sekali tidak. Beliau bukan munafik. Wala atiyanna, dan pasti aku akan pergi bertemu Nabi SAW dan menceritakan kepada baginda. Maka Nabi fa'ata Rasulullah, maka dia datang kepada Nabi, maka berkata, wahai utusan Allah, inna ashabu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang nawadihu, orang-orang yang bekerja berat. Nawadih, lihat kepada baris yang ketiga daripada bawah. Nawadih ini adalah orang yang menjadikan unta menyiram air pada ladang. Dia akan gerakkan unta untuk menyiramkan air pada ladang. Hiyal ibilul lati yastaqi alaiha, dibawakan air di atas dia untuk diletakkan pada ladang. Dan ianya kenapa dia dibawa di sini? Wa arada, dan beliau bermaksud anna ashab amal wa ta'am, kami adalah orang yang bekerja sehingga penat dan pada waktu itu letih. Fala nastati', maka kami tak mampu nak berdiri solat isyak dengan keadaan yang panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na'malu bin nahar, kami bekerja sepanjang hari. Wa inna mu'adhan, dan sesungguhnya Mu'az, dia telah solat isyak bersama dengan kamu. Maka kami tunggu dia solat isyak dulu dengan Nabi. Summa ata, kemudian bila dia datang pula, faftataha bi suratul Baqarah, dia mulakan bacaan dengan suratul Baqarah. Maka Nabi SAW menghadap kepada Mu'az. Maka Nabi bersabda, ya Mu'az, wahai Mu'az, afattanun anta, adakah kamu seorang yang ingin pada waktu itu membawa fitnah? Apakah fitnah di sini? Pada baris yang kedua daripada bawah, munaffir anid din, menjadikan manusia lari daripada agama. Kemudian wasaddun anhu, menghalang manusia daripada agama. Dan daripada sini Nabi SAW tidak setuju dengan perbuatan Mu'az bin Jabal yang tidak mengambil berat tentang situasi jemaah yang berada di belakangnya. Maka Nabi SAW berkata kepada Mu'az, Iqra' bikadha wa qra' bikadha, bacalah surah itu yang pendek. Bacalah surah ini yang pendek. Terus baca muka surat seterusnya. Maka dalam riwayat yang lain diterangkan surah apa yang Nabi suruh baca. Nabi kata Iqra', bacalah wasyamsi waduhaha, dan juga wadduha, serta wallaili idza yaghsha, dan sabbihisma rabbikal a'la. Berkata Amr perawi, dan riwayat-riwayat dan surah-surah yang seperti dan seumpama ini. Maka Nabi suruh Mu'az bin Jabal membaca surah yang pendek, tidaklah surah yang pada waktu itu terlalu panjang. 1042 baca. Maka Mu'az bin Jabal telah mengimamkan pada sahabatnya akan solat fardu isyak. Maka ini adalah perkampungan Banu Abdul Ashhal. Banu Abdul Ashhal adalah perkampungan Mu'az bin Jabal. Maka beliau telah menjadi imam bagi mereka. Fatawwala alaihim, dan beliau telah memanjangkan bacaan yang disebut dalam riwayat sebelum ini, iaitu suratul Baqarah. Fansarafa rajulun minna, maka salah seorang daripada kalangan kami telah berpaling dan kemudian fasalla, solat sendiri. Fasalla di sini ay salla wahdah. Fa ukhbira Mu'adzun, maka telah dimaklumkan kepada Mu'az bin Jabal, ada seorang daripada kaum kita, dia telah melakukan perkara seperti ini. Maka berkata Mu'az bin Jabal, innahu munafik, sesungguhnya dia adalah orang munafik, tak nak solat jemaah sekali dan solat sendiri-sendiri. Maka apabila perkara tersebut sampai kepada lelaki itu, beliau telah bertemu Nabi SAW. Fa'akhbarah, maklumkan kepada Nabi apa yang Mu'az kata. Maka Nabi SAW bersabda kepada Mu'az, aturidu, adakah kamu ingin antakuna fattana, bahawa kamu menjadi penyebab kepada berlakunya fitnah dan kerosakan. Wahai Mu'az, idza amamtan nas, apabila kamu menjadi imam kepada orang ramai, maka dia bukanlah mudah, dia tanggungjawab. Maka Nabi suruh bacalah pada waktu itu surah Asy-Syamsi wasyamsi waduhaha, sabbihisma rabbikal a'la, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga walaili idza yaghsha. Riwayat 1043 baca.
Maka Muaz bin Jabal kebiasaan dia akan solat bersama dengan Nabi duduk solat Isyak. Dan Nabi pada waktu itu akan mengimamkan mengikut situasi dan keadaan. Dan kemudian bila dia balik, dalam kaum dia tunggu lama. Bila dia balik, maka pada waktu itu dia akan solatkan solat tersebut bersama dengan kaum dia, iaitu solat fardu Isyak. 1044 baca. Adalah Muaz solat Isyak bersama dengan Nabi SAW terlebih dahulu. Thumma ya'ti masjid, barulah dia kembali kepada masjid kampung dia. Fayusalli bihim, dan telah mengimamkan mereka. Bab yang ke-36, Amril A'immah. Hadis-hadis ini nak menerangkan, bila tadi situasi Muaz bin Jabal kita nampak, Nabi tegur, Nabi marah dia. Afattanun anta ya Muaz, adakah kamu nak membawa fitnah, kerosakan wahai Muaz, menjadikan orang benci dengan agama, jauh daripada agama, mungkin menjadi penyebab dia tak nak lagi datang masjid. Maka Nabi tegur. Maka sebab itu dibawakan daripada 1045 hadis-hadis yang berkisah tentang Amril A'immah, perintah kepada para imam daripada Nabi, bitakfifis salah, untuk meringkaskan solat, namun bukanlah pada waktu tu laju-laju, fi tamam, dengan sempurna. Walaupun laju, tetapi pada waktu itu dengan sempurna, tidak mengurangkan mana-mana bacaan, mana-mana rukun daripada bacaan dan rukun sunnah yang Nabi SAW tunjuk dalam solat dan lain-lain. Maka tak boleh solat laju. Walaupun ringkas, fi tamam, mestilah dengan sempurna. 1045 baca. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu berkata, inilah ta'akhir. Sesungguhnya aku tidak mahu solat di masjid. Aku tidak mahu hadir. Ta'akhir. Memberi maksud dia tak nak hadir. Bukan dia lewat, dia tak nak hadir. Sebab itu kata Imam Nawawi, pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, jawazut ta'akhur an salatil jamaah, harus untuk tidak hadir solat jemaah, idza alima, apabila seseorang itu tahu, min adatil imam, daripada kebiasaan imam, at-tatwil, membaca tersangat-sangat panjang, al-kathir, tersangat-sangat panjang. Maka sebab itu imam pada waktu itu perlu untuk berhati-hati, tidak membaca terlalu panjang, mengambil kira situasi dan keadaan para jemaah. Baris bawahnya tengok, ay ma'al jamaah, ay at-ta'akhir an fadli huduriha ma'al jamaah wa huwa kinayatun. Maksudnya adalah dia tarkil hudur ma'al jamaah, dia langsung tak nak hadir solat jemaah, terutamanya solat fardu subuh. Kenapa dia tak nak hadir? Min ajli fulan, kerana imam tersebut, mimma yutilu bina, yang pada waktu itu suka memanjang-manjangkan bacaan solat kepada kami. Sebab itu kita belajar, Nabi pun bila panjang, Nabi SAW faham, para sahabat di belakang baginda tidak ada masalah. Fama ra'aitun Nabi, maka berkata perawi, aku tidak pernah melihat Nabi SAW ghadiba, begitu marah dalam menyampaikan nasihat sama sekali, seperti mana marahnya Nabi pada hari tersebut. Faqal, maka Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum, sesungguhnya ada di antara kamu munaffirin, yang menjadikan orang lari daripada agama. Orang lari daripada agama. Orang tak nak mendekati agama. Fa ayyukum, maka sesiapa di antara kamu amman nas, yang mengimamkan orang ramai, falyujis, maka ringkaskanlah solat. Fa inna min waraihi, kerana sesungguhnya di belakang dia, al-kabir, adanya orang tua, wad-dhaif, orang yang lemah, wadzal hajah, dan orang yang sebenarnya mempunyai keperluan-keperluan yang mereka perlu uruskan dengan segera. 1046 baca sampai habis. Bagus, lancar. 1047, next.
Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza amma ahadukum," apabila menjadi imam salah seorang daripada kamu, annas, terhadap orang ramai, falyukhaffif, maka ringankanlah bacaan, pendekkan bacaan. Jangan dipanjangkan bacaan. Kenapa Nabi terangkan? Fa inna fihim, kerana sebenarnya di kalangan jemaah, as-saghir, ada yang kanak-kanak, wal kabir, ada yang dah tua, wal dhaif, ada yang lemah, wal marid, dan ada yang pada waktu itu sakit. Fa idza shalla wahdah, maka Nabi kata kalau nak sangat solat panjang, maka apabila solat bersendirian, falyusalli kaifa sya', maka solatlah bagaimana panjang yang kamu nak. Bila sendiri, solatlah panjang-panjang, sabda Nabi. Bila dengan jemaah, maka ringkaskanlah pada waktu itu solat. Tapi janganlah terlalu ringkas pula, sampai makmum pada waktu itu nak baca Fatihah lepas solat pun tak sempat. Tetapi khafif, ringankan, dan sederhanakan pada waktu itu bacaan di dalam solat. Terus riwayat seterusnya. Maka Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza ma qama ahadukum linnas." Apabila, idza ma, maksudnya idza ma amma ahadukum nas. Maka apabila berdiri menjadi imam salah seorang daripada kamu untuk orang ramai, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan solatnya. Fa inna fihim, kerana sesungguhnya di kalangan para jemaah ada yang telah tua, wa fihim dhaif, ada yang telah lemah. Wa idza qama wahdah, namun apabila berdiri untuk solat sendiri, falyutil salatahu masya', maka panjangkanlah solatnya pada berapa kadar yang dia nak. Solat sendiri panjang tak ada masalah. Solat jemaah pada waktu itu ringkaskan, sederhanakan, jangan terlalu panjang. Ini kadang-kadang kita terbalik. Solat sendiri yang pendek, solat bila jadi imam panjang lebar. Terus baca. Baca sampai habis, riwayatnya lebih kurang sama. Terus. Seribu 1050, terus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sama dengan riwayat sebelum ini, apabila menjadi imam salah seorang daripada kamu, maka hendaklah falyukhaffif, dia ringankan solat dia, pendekkan solat dia. Kerana di belakangnya adanya orang lemah, orang sakit, wadzal hajah, dan orang yang mempunyai keperluan yang terdesak. Ghaira annahu, baca. Terus 1051. Maka Uthman ibn Abil As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepadanya, "Umma qaumak," jadilah imam kepada kaum kamu. Nabi suruh dia jadi imam kepada kaum dia. Minta maaf kalau ada yang puasa. Maka pada waktu itu berkata Uthman, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni ajidu fi nafsi syai'a." Sesungguhnya aku mendapati ada sesuatu dalam hatiku. Apakah maksud sesuatu tadi? Ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama, pada baris yang ketiga, yahtamilu annahu aradal khawf min husuli syai'in minal kibri wal i'jab. Dia minta dia, wahai Rasulullah, aku tak nak jadi imam. Sebab kalau aku jadi imam, takut nanti dapat riak, dapat ujub, dapat sum'ah. Ini maksud yang pertama. Maksud yang kedua, wa yahtamil annahu aradal waswasa fi salah. Dia ada masalah waswas, gangguan pada waktu itu dalam solat. Maka sebab itu Nabi SAW mendoakan untuk beliau. Maka bila dia kata begitu, Nabi SAW bersabda, "Udnuh, kemari, hampirlah." Fajallasani, maka baginda telah mendudukkanku betul-betul di hadapan baginda. Summa wada'a kaffahu, baginda meletakkan tapak tangan baginda pada dadaku, baina sadiyaya, di antara dua dadaku, maksudnya di tengah-tengah. Kemudian baginda bersabda, "Tahawal, pusinglah." Fawada'a, maka sama juga baginda meletakkan pada belakangku di antara kedua bahuku.
Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, umma qaumak, jadilah kamu imam kepada kaum kamu. Faman amma qauman, dan barang siapa yang menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan solat dia. Fa inna fihim, kerana sesungguhnya pada mereka ada yang tua. Wa inna fihimul marid, ada yang sakit. Wa inna fihimud dhaif, ada yang lemah. Wa inna fihim zal hajah, ada yang mempunyai hajat dan keperluan yang terdesak. Fa idza shalla ahadukum, maka apabila kamu solat sendiri-sendiri, maka solatlah berapa panjang yang kamu suka, sabda Nabi SAW. Jadi imam kena ambil perhatian kepada keadaan makmum di belakang. Riwayat 1052. Terus, terima kasih banyak-banyak Siti Salwa Mat Sari. Terus, maka kata Uthman bin Abil As, perkara terakhir yang Nabi SAW telah pesan kepadaku, ahidah, ay awsa, Nabi pesankan kepadanya adalah, idza amamta qauma, apabila kamu menjadi kaum kepada sesuatu kumpulan, golongan, fa akhiffa bihim, maka pendekkanlah, ringkaskanlah dengan mereka as-salah, pada waktu itu bacaan dalam solat. 1053, baca. Adalah Nabi SAW kana yujis. Baginda Nabi SAW akan meringkaskan bacaan dalam solat apabila tidak ada keperluan, dan pada waktu itu ada jemaah yang tua, kanak-kanak di belakang, Nabi akan ringkaskan solat. Tapi ringkas solat Nabi bukanlah pada waktu itu laju sampai tak ada apa-apa. Wa yutimmu, dan Nabi SAW akan solat dengan itmam, dengan penuh, dan pada waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ringkas tapi pada waktu itu sempurna solat Nabi SAW. 1054 terus. Sesungguhnya Nabi SAW kana min akhaffin nas, adalah antara manusia yang paling segera. Solat baginda fi tamam, namun sempurna. Jangan bila segera pada waktu tu sampai tomak nina tak ada, sampai baca pun tak dengar apa, segera tetapi sempurna pergerakan bacaan Nabi SAW, kerana Nabi mengambil kira makmum baginda yang tua, lemah, sakit, kanak-kanak dan orang yang ada keperluan sebagainya. 1055 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, ma sallaitu, aku tidak pernah solat wara'a imamim, di belakang mana-mana imam, qattu, sama sekali, akhaffa salatan, yang solatnya lebih ringan, lebih segera, wala atam, namun pada waktu itu tidak ada yang lebih sempurna solatnya min Rasulillah, daripada Nabi SAW. Cumanya kata para ulama, maksud di sini adalah Nabi akan lihat keadaan jemaah. Apabila Nabi SAW lihat jemaah semuanya orang yang sihat, yang pada waktu itu tenang, tidak ada sebarang urusan, maka kadang-kala Nabi panjangkan bacaan, seperti solat fardu subuh. Tetapi kebiasaan dia, Nabi SAW akan segerakan solat baginda. Terus, 1056. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Nabi SAW yasma'u buka as-sabi, pernah mendengar tangisan seorang kanak-kanak bersama dengan ibu dia. Wa huwa fi shalah, pada waktu tu Nabi sedang solat. Apa Nabi buat? Fayaqra'u bis suratil khafifah, Nabi terus membaca satu surah yang ringan, au bis suratil qasirah, ataupun surah yang pendek. Dengar je bunyi tangisan, Nabi segerakan pada waktu itu solat. 1057 baca. Sabda Nabi SAW, inni la adkhulu, kadang-kala aku masuk untuk menunaikan solat fardu. Uridu italaha, aku ingin pada waktu itu memanjangkan bacaan dalam solat fardu tersebut. Fa asma', lalu aku telah mendengar suara tangisan kanak-kanak. Fa ukhaffifu, maka segera aku ringkaskan, min syiddati wajdi ummihi bih, kerana faham
perasaan ibunya yang pada waktu itu risaukan anaknya menangis. Maka Nabi segerakan solat kerana risaukan anak dan juga risaukan ibu baby tersebut. Bab yang ke-37 berkenaan tentang i'tidal. I'tidal ataupun kita panggil tamakninah, berdiamnya seketika ketika mana melakukan sesuatu amal ibadah daripada amalan-amalan solat. Maka adanya tamakninah pada rukuk, pada sujud, dan juga bagaimana i'tidal juga pada waktu itu ada doanya yang panjang, yang mana kalaulah baca tidaklah merosakkan solat. So ada orang kata nanti kalau baca doa panjang maka rosak pada waktu itu solat dan lain-lain. Maka di sini adalah doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Baca tajuk dia. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ramaqtu salah, aku telah memerhatikan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Muhammad, bersama dengan Nabi. Fawajadtu, maka aku mendapati tempoh berdiri Nabi. Farak'atah, rukuk Nabi. Fa'tidalah, i'tidal Nabi selepas daripada rukuk. Fasajadtah, sujud Nabi. Fajalasatahu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud Nabi. Fasajdatahu, sujud Nabi yang kedua. Fajalasathu ma baina taslim, duduk dalam tasyahud, dalam tahiyat. Wal insiraf, dan waktu Nabi SAW memberi salam. Qariban minas sawa, pada waktu itu hampir-hampir tempohnya kadar yang sama, mendekati. Dan pada waktu itu nak menunjukkan, satu menunjukkan bahawa pergerakan Nabi SAW adalah pada waktu itu sama rata di antara setiap rukun dan pergerakan solat. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang keempat daripada bawah, yadullu anna ba'daha kana fihi tulun yasir. Ada panjang yang pada waktu itu tidak banyak. Ala ba'din, berbanding yang lain. Wa dzalika fil qiyam, dan contohnya kadang-kala Nabi berdiri lama pada waktu qiyam dan juga pada waktu tasyahud. Wa alam anna hadzal hadis, ketahuilah bahawa hadis ini maksudnya adalah inilah sebahagian situasi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, kalaulah tidak, maka kita baru saja baca hadis sebelum ini. Bagaimana lamanya Nabi SAW berdiri pada solat fardu subuh dan juga pada 2 rakaat yang pertama daripada solat fardu zuhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas ke jelas? Baca hadis dia. Maka ini i'tidal Nabi SAW yang Nabi SAW baca dengan panjang. Maka tak salah untuk i'tidal dengan panjang. Sebab apa pun bacaan sunnah, maka tidak dikira sebagai memanjang-manjangkan rukun yang pendek. Terus. Minta maaf. Qala ghalaba ala al-Kufah, telah menguasai penduduk Kufah. Maksudnya telah pada waktu itu berlaku rampasan kuasa. Rajulun, pada waktu itu seorang yang nama dia nanti kita baca pada hadis yang berikut. Pada waktu itu namanya adalah Matar bin Najiyah. Hadis yang berikut 1060. Qad sammahu, telah menamakan orang tersebut Zaman Ibnul Ash'as. Okey. Fa amara, maka orang yang menang ke atas Kufah ini, dia telah melantik Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, cucu kepada Abdullah bin Mas'ud. Anak kepada Abdullah bin Mas'ud, untuk pada waktu itu menjadi imam kepada orang ramai. Fakana yusalli, maka adalah Abu Ubaidah menjadi imam, anak kepada Abdullah bin Mas'ud. Fa idza rafa'a ra'sah, apabila beliau mengangkat kepalanya daripada rukuk, maka beliau berdiri kadar sebagaimana aku boleh mengucapkan, Allahumma rabbana lakal hamd, alhamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ahla thana'i wal majd, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terus baca. Maka ini adalah antara bacaan sunnah ketika mana i'tidal. Terus. Maka aku ceritakan bacaan ini kepada Abdul Rahman bin Abi Layla. Maka beliau berkata, aku telah mendengar Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengucapkannya. Bara' bin Azib berkata, kanat, adalah solat Nabi SAW dan rukuk Nabi, bangun daripada rukuk, wa sujuduh, sujud,
dan duduk di antara dua sujud. Kesemua perbuatan ini qariban minas sawa, adalah hampir dan lebih kurang sama. Maka menunjukkan boleh untuk kita memanjangkan i'tidal apabila bertujuan nak membaca doa panjang tersebut. Terus baca. Aku telah melihat solat Ibnu Abi Laylah, namun solatnya tidaklah seperti yang beliau riwayatkan dan sebutkan. Terus 1060. Ini dia nama orang yang berjaya menguasai Kufah pada zaman tersebut. Matar bin Najiyah. Lamma zahara 'ala al-Kufah amara Abu Ubaidah. Beliau telah memerintahkan Abu Ubaidah untuk menjadi imam kepada orang ramai. Wasaqal hadis, dan dibawakan hadis sampai ke hujung. Terus maka daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, inilah alu, sesungguhnya aku tidak mengurangkan an usalliya bikum, untuk aku menjadi imam kepada kamu seperti mana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Qal, maka berkata perawi, fakana Anas yasna'u syai'an, maka adalah Anas melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat para sahabat melakukannya. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila Anas bin Malik mengangkat kepalanya daripada rukuk, intasaba qa'imah, maka beliau akan kekal pada waktu itu dalam keadaan berdiri, sehingga seseorang akan berkata, qad nasiya, adakah dia telah lupa di dalam solat? Maksudnya pada waktu itu terlalu lama berdiri dalam i'tidal, tak rokok-rokok. Maka timbul soalan, adakah orang ni dilupa yang dia dalam solat, lalu sebab itu dia tidak rokok. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, apabila dia mengangkat kepala daripada sujud, makatha, dan pada waktu itu berdiam diri, sehingga orang berkata, qad nasiya, sesungguhnya dia telah lupa. Qad nasiya, dia telah lupa yang dia berada dalam solat, sebab pada waktu itu dia tak buat apa-apa. Tapi sebenarnya bukanlah tak buat apa-apa, mereka sedang bermunajat, berzikir di dalam ibadah tersebut. Jelas ke jelas? Baca 1062. Maka berkata Anas, aku tidak pernah solat belakang sesiapa pun au jaza solatin, yang mana solatnya lebih ringan, lebih ringkas daripada Nabi SAW, fi tamam, namun sempurna. Aku tak pernah solat macam tu di belakang mana-mana orang, kata Anas. Kanat, adalah solat Nabi SAW mutaqaribah, pergerakan-pergerakannya adalah hampir lebih kurang sama. Wa kanat salatu Abi Bakar, dan adalah solat Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mutaqaribah, hampir-hampir sama dengan solat Nabi SAW. Falamma kana Umar bin Al-Khattab, maka bila Umar bin Khattab menjadi khalifah, madda fi salatil fajar, beliau telah memanjangkan bacaan solat fardu subuh, sehingga pada waktu itu, idza qala, madda fi salatil fajar, wa kana Rasulullah, dan adalah Nabi SAW apabila baginda bersabda, sami Allahu liman hamidah, qama, maka berdiri, sehingga pada waktu itu kami katakan, qad auhama, beliau telah lupa. Summa yasjudu, kemudian beliau telah sujud, wa yaq'udu bainas sajdatain, dan duduk di antara dua sujud, sehingga kami berkata, qad auhama, beliau telah lupa yang beliau dalam solat kerana lamanya rukuk dan juga lamanya sujud. Bab yang ke-38 berkenaan tentang mengikuti imam. Yang ini kita akan sambung balik pada jam 12 suku insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.